Baik, kemudian doa dan permohonan kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzah. Yani kata Syekh Abdul Qadir, kita hadapkan doa kita dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selaku hambanya, sebagai hamba Allah, bahawa kita meyakini tidak ada tempat yang dapat kita bermohon, tiada tempat untuk kita bermohon, tiada tempat yang dapat memenuhi hajat dan keperluan kita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebahagian daripada pengertian-pengertian tauhid, keyakinan bahawa tidak ada tempat untuk kita bermohon, untuk kita berdoa, tidak ada yang dapat mengkabulkan permohonan dan hajat kita selain Allah. Itu adalah sebahagian daripada pengertian tauhid. Adapun hajat-hajat yang kita tunaikan dengan cara kita minta pertolongan dari makhluk, maka itu adalah sesuatu yang diharuskan oleh syarak. Kita pergi minta tolong dengan orang supaya tunaikan hajat kita, supaya menolong kita, membantu kita, merawat kita dan sebagainya. Jadi hajat-hajat yang kita minta dengan makhluk supaya menolong kita itu, selagi ia bukan menjadi keyakinan hati kita, maka diperbolehkan, tidak salah. Yang dilarang apabila kita bermohon sesuatu hajat dari makhluk dengan keyakinan makhluk itu secara tersendiri dapat menolong dan membantu kita, itu memang rosak dan dilarang. Jadi tidak salah kita minta tolong orang, kita mengadu hajat keperluan kita kepada orang dengan mengharapkan supaya ditolong, dalam keadaan hati kita tetap meyakini pertolongan sebenar ni tak akan berlaku kecuali dari Allah semata-mata. Kalau tidak dengan pertolongan Allah, maka tidak akan berlaku pertolongan itu. Jadi pertolongan makhluk ini dipahami sebagai wasilah, sebagai sebab musabab. Sekiranya ini, maka menjadi keharusan kita untuk kita mengadukan hajat kita, mohon pertolongan dari makhluk atas kefahaman ini. Jadi tidak bertentanglah apabila kita menyebut di dalam bacaan Al-Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tiba-tiba kita pergi minta tolong orang pula. Jadi perbuatan kita itu tidak berlawanan sekiranya kita faham. Tapi sekiranya kita tidak faham, itu boleh merosakkan. Yang penting kita faham hakikatnya, bahawa kita minta tolong dengan makhluk ini adalah sebagai wasilah yang diharuskan, sebagai sebab musabab yang diharuskan, secara majazi saja, bukan hakikinya. Dalam keadaan kita meyakini yang sebenar-benarnya yang dapat menolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Biar jelas benda tu, biar faham oleh. Jadi segala apa yang kita lakukan tu tidak menjadi masalah lah. Kepadanya kita berlindung, yakni kepada Allah kita mohon perlindungan dan penjagaan, kerana kita meyakini tidak ada yang dapat melindungi sesuatu secara hakikatnya melainkan Allah. Dan itu juga sebahagian daripada pengertian tauhid, bahawa tidak ada yang dapat melindungi sesuatu itu melainkan Allah. Jadi pelindungan-pelindungan lain yang kita cari itu hanyalah sekadar asbabnya, sebab musababnya. Jadi perkara ini perlu dipahami baik-baik. Dialah pencipta yang memberi kita makanan dan minuman. Adalah kita meyakini bahawa Allah itu bukan hanya mencipta makhluknya, tapi juga menguruskan makhluknya.
termasuklah rizki kita, makan minum kita, hidup mati kita. Hendaklah kita yakini semua itu adalah urusan Allah. Yang ini termasuk tidak pengertian tidak ada yang memberi rizki, yang ini makan minum kita. Tidak ada yang memberikan semua ini, yang merizkikan semua ini melainkan Allah. Biar jelas keyakinan ini. Jadi makan minum kita ni, yang kita kecapi, yang kita perolehi, hendaklah ada di dalam hati kita keyakinan bahawa segala rizki ini, bahawa yang memberi rizki ini pada hakikatnya hanyalah Allah, dengan sebab-sebab yang bermacam-macam. Biar ada kefahaman. Bila kefahaman ni tak ada, akhir sekali kita akan bergantung, meletakkan pergantungan kepada yang lain lah. Itu yang menyebabkan hati kita ni paut kepada yang lain. Sebab tauhid tu dak jelas molek, dak tanah molek, dak kukuh dalam. Jadi hati kita pun banyak paut kepada lain, kepada sebab musabab yang bermacam-macam. Sebab tu kena mengaji molek bab ni, bab tauhid, bahawa dalam masalah rizki, makan minum, hakikat sebenarnya hanyalah Allah yang mengurniakan. Biar ada kefahaman tu molek bahawa tidak ada yang memberi rizki melainkan Allah. Jadi kalau kita memahami hakikat ini dan kita mencari rizki itu dengan sebab musabab, dan itu diharuskan, itulah perjalanan yang baik. Tapi kalau tak ada keyakinan ini, kita lupa keyakinan ini, hati kita banyak kadang-kadang dicemari dengan syirik khafi, banyak duk gantung ke benda lain, dan selalu merasa gunsing dan susah hati, terutamanya bila sebab-sebab rizki itu sudah tak ada dah. Kita akan jadi bimbang, takut dan macam-macam. Yang melindungi kita, yang menghalau segala kemudaratan. Demikian juga segala kemudaratan yang berlaku di dunia ini, tempat kembalinya hanyalah kepada Allah. Yang ini tidak ada yang memudaratkan sesuatu perkara itu melainkan Allah. Yang ini terjadinya kemudaratan semata-mata dengan ketentuan Allah. Sakit, terjadinya musibah, kemalangan, kematian, kebakaran dan sebagainya, segala kemudaratan itu penentunya, pelakunya adalah Allah. Itu juga termasuk sebahagian daripada pengertian tauhid, bahawa tidak ada yang memudaratkan melainkan Allah. Sehingga terjadinya terjadinya penyakit, sehingga terjadinya musibah dan bermacam-macam bentuk kesakitan, musibah dan macam-macam lagi lah kemudaratan. Hendaklah kita ada keyakinan tertanam di dalam hati bahawa tidak ada yang memudaratkan melainkan Allah, bahawa dialah yang memudaratkan, dia juga yang dapat menghindarinya. Biar ada keyakinan. Supaya apa? Supaya bila terjadi penyakit dan sebagainya, hati kita akan balik ingat situ, bahawa dia belaka. Biar ada ingatan itu. Jadi kalau kita cari jalan pun supaya terhindar kita daripada kemudaratan ini, kita tahu bahawa yang kita usahakan itu hanyalah sebabnya saja. Dan sekiranya kita tidak menemui sebab musabab itu, hati tetap ada keyakinan bahawa sekalipun kita sudah tak ada dah sebab-sebab yang menghindari kemudaratan ini, tapi hati kita masih ada keyakinan kemudaratan ini tak akan berlaku kalau tidak dengan izinnya. Itu dia.